Terengganu dan Kelantan baru-baru ini, dan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata pembinaan rumah berkenaan akan dilakukan oleh Kementerian Pembangunan Luar Bandar secepat mungkin, dan katanya terdapat 3 kategori kerosakan kediaman akibat banjir, iaitu kerosakan yang kurang daripada RM5,000, kerosakan RM5,000 hingga RM15,000 dan kediaman yang musnah sepenuhnya. Dan bagi kerosakan yang kurang RM5,000, mereka boleh mendapatkan bantuan tunai segera, manakala untuk kerosakan sehingga RM15,000, mangsa banjir perlu memaklumkan kepada pejabat daerah atau pemimpin masyarakat sebelum kediaman mangsa dibaik pulih KPLB. Dan bagi kategori ketiga, pihak KPLB akan membina rumah baharu bagi mangsa-mangsa banjir ini. Bila berkata demikian, selepas melawat dan menyampaikan sumbangan kepada mangsa banjir di Pusat Pemindahan Sementara di Sekolah Kebangsaan Gelang Mas di Pasir Mas hari ini. Apapun kita doakan keselamatan semua dan semoga diberikan dan digantikan dengan lebih baik atas musibah yang anda hadapi saat ini, insyaAllah. Okay, selepas ini khabar orang muda belia rentan bimbingan tangani gejala sosial akan kita dengarkan saat lagi. Ini Dewan Syahman, Solat Kilat. Seluruh jagat, sabda Nabi Muhammad, pencuri yang paling jahat, mencuri rukun solat tumaninah tak dibuat, yang dikenal dengan musiius solah. Wasiat kebenaran. Kita sudah melihat terawih yang paling cepat, 23 rakaat 7 menit sudah tamat, solat pecah rekod di seluruh jagat. Sabda Nabi Muhammad, pencuri yang paling jahat, mencuri rukun solat tumaninah tak dibuat, yang dikenal dengan musiius solah. Wasiat kebenaran, wasiat kebenaran, wasiat kebenaran, wasiat kebenaran. RM300? Wow, banyak tu. Macam-macam boleh beli ni. Banyak kan? Jadi, tolong ikut arahan lalu lintas. Memandu di lorong kecemasan boleh didenda sebanyak RM300 tau. Nanti duit yang patut boleh beli macam-macam ni tak pasal-pasal kena bayar kompaun.
Memadulah dengan berhemah dan patuhilah arahan lalu lintas. Inspirasi, euforia, Islam, semuanya dimungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Tubna ilallah. Tubna ilallah. Tubna ilallah. Waraja'na ilallah. وندمنا على ما فعلنا وعزمنا على ألا نعود لذنب أبدا ونحن بريئون من كل دين يخالف دين الإسلام ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وكن بنا وبالمؤمنين رؤوفا رحيما. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. Untuk orang-orang Sabah, jangan lupa kamu dengar ini Kim setiap hari 93.9 FM. Pastikan kamu dengar tau. Ini betul-betul bagi manfaat semua kita orang Sabah. Anda kini sedang mendengar Ekspresi Kim bersama Haji Faiz, Haji Osman. Perjalanan kehidupan di kiri kanan regaan cabaran keseorangan menempuh ujian meneruskan perjuangan. Takdir Maha Esa, restu ayah bunda mencapai cita
berjaya membela nasibmu, matamu kan tiba. Keimanan, keyakinan, sinar cahaya penunjuk haluan. Walaupun payah kau harus tambah demi mencapai seindah impian. Takdir Maha Esa, suara bunda mencapai cita-cita. Usah putus asa, kelak kau berjaya membela nasibmu, masamu kan tiba. Jika satu ketinggalan, langkah tidak terjaya. Berkah doa usaha, Tuhan Maha Esa. Mencapai cita-cita. Takdir Maha Esa, suara bunda mencapai cita-cita. Usah putus asa, kelak kau berjaya membela nasibmu, masamu kan tiba. Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di ruangan radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti Radio IKIM. IKIM, inspirasi Inforia Islam. Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Anda bersiaran teman-teman dengan saya Faiz Sejuk Osmani untuk rancangan Khabar Orang Muda. Setiap Rabu, minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulan kita bawakan Khabar Orang Muda untuk kita bicarakan tentang isu anak-anak muda kita hari ini bersama dengan golongan profesional, dan juga mungkin kita nak dengarkan juga pandangan-pandangan anak muda. Hari ini saya nak ajak anda, adik-adik saya yang mendengarkan siaran ini, untuk berkongsi pengalaman, berkongsi cerita bersama-sama, dan mungkin kalau ada sebarang soalan boleh juga kongsikan bersama menerusi Khabar Orang Muda. Menonton di Facebook Live IKIM FM, juga YouTube channel kami IKIM, untuk kita bawakan satu bicara yang sangat bermanfaat, dan kali ini kita bawakan satu tajuk, Belia Rentan Bimbingan Tangani Gejala Sosial, untuk kita bawakan pada kali ini. Dan saya bersama dengan tetamu kita, Encik Muhammad Fuad Muhammad Ali, merupakan kaunselor di Sekolah Tunas Bakti Sungai Besi, dan pun bersama-sama dengan kita dalam talian waktu ini untuk kita dengarkan bicaranya bersama. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam DJ Faiz. Apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Sihat hendaknya Encik Fuad? Ya, Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Dan beliau pernah berkhidmat di Universiti Kuala Lumpur dan juga ITM selaku kaunselor, dan mempunyai master degree dalam bidang counselling, special program drug abuse and alcohol di Universiti Sains Islam Malaysia. Dan insyaAllah kita nak belajar banyak, kita nak bercerita panjang tentang tajuk kita pada malam ini, Belia Rentan Bimbingan Tangani Gejala Sosial. Boleh terus ikuti perbincangan kita waktu ini. Dan awal ini kita nak bertanya, sebagai seorang kaunselor di Sekolah Tunas Bakti, kita nak tahu jugalah fungsi. Mungkin ada ramai yang
ada yang tahu, ada yang tak faham tentang fungsi sekolah tunas bakti ini sebagai antara sebuah sekolah ataupun institusi untuk pemulihan akhlak di Malaysia, dan mungkin ada yang nak kata apa samakan ke, nak bezakan ke, tak faham dengan beza antara dia sekolah tunas bakti ini dan juga sekolah Henry Geni, yang mungkin awal ini Encik Muhammad Fuad nak kongsikan dengan kita peranan ataupun fungsi lah sekolah tunas bakti ini dalam institusi pendidikan di Malaysia ini. Baik, DJ Faiz. Ya, memang betul sebab ramai yang keliru sebab yang mana satu apa beza yang mana sekolah satu tunas bakti Sungai Besi kan, dan apa beza sekolah Henry Geni. Dan untuk makluman semua pendengar dan juga DJ Faiz, sekolah tunas bakti sekolah tunas bakti kita actually sebenarnya kita ada 9 cawangan, dan kita berada di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Manakala sekolah Henry Geni diletakkan di bawah Jabatan Penjara Malaysia. Okey. Dan mungkin Cik Fuad nak jelaskanlah mungkin antara fungsi yang utama oleh sekolah tunas bakti ini, sebab kalau ikutkan bidang bidang kuasanya tu berbezalah. Satu di Jabatan Penjara, satu lagi Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jelas pun berbeza, tapi nak tahulah fungsi utamalah di sekolah tunas bakti ini. Jadi sebenarnya kalau kita tengok DJ Faiz dan pendengar, dia punya perbezaan tu paling ketara dia adalah dari segi proses pemulihan. Sebab kalau kita tengok dia punya proses pemulihan di sekolah tunas bakti lebih kepada pemulihan terbuka, dan proses pemulihan di Henry Geni pemulihan tertutup. Dan kalau berdasarkan akta, mereka diletakkan di bawah Akta Kanak-Kanak tahun 2001. Di bawah Seksyen 19 ataupun Seksyen 25. Di mana kanak-kanak diperintahkan menjalani pemulihan selama 3 tahun ataupun menjalani pemulihan sehingga genap berusia 18 tahun. Macam tu. Dan kalau kita tengok dia juga perbezaan dia paling ketara, perbezaan dia dari segi jenayah yang dilakukan oleh kanak-kanak. So kalau majoriti kalau kita tengok pelatih-pelatih di sekolah tunas bakti Sungai Besi, mereka adalah kanak-kanak yang terdiri daripada pernah melakukan jenayah ringan, dan kalau di Henry Geni lebih fokus kepada jenayah berat, dan juga kanak-kanak yang kerap mengulangi ataupun pernah relapse lah dalam melakukan jenayah. So itu antara sedikit sebanyak lah perbezaan daripada sekolah tunas bakti dan juga sekolah Henry Geni. Itu antara fungsinya. Satu yang dikendalikan oleh fungsi orang kata perbezaan besar, memang dua jabatan yang berbeza lah yang mengendalikan bersama-sama, bekerjasama untuk bantu anak-anak kita ni, adik-adik pelajar kita ni mungkin tersilap langkah dalam pembesaran mereka selaku anak muda, selaku golongan remaja. Kita faham bagaimana jiwa gelora jiwa mereka itu untuk orang kata nak buat sesuatu, nak cuba sesuatu yang baru kan. Mungkin adalah tersilap langkah di situ, dan inilah peranan dan fungsi yang diwujudkan di Malaysia ini dalam memberikan orang kata tarbiyah, didikan dan peluang kepada mereka untuk menjadi yang lebih baik di masa mendatang. Dan insyaAllah, dan kita nak tahu jugalah bila sebut sekolah tunas bakti, kita pun tak tahu adakah masyarakat hari ini masih lagi sebut, dia ada nama kan, ada nama spesifik yang disebut tunas bakti. Kita ada sekolah Henry Geni, adakah masih lagi orang sebut kelas-kelas ataupun sekolah-sekolah pemulihan akhlak kan. Dan kita nak tahu juga bagaimana pendekatan yang diambil oleh sekolah tunas bakti ini untuk mendidik anak-anak ini yang mungkin tersilap langkah sebelum ini dalam tempoh mereka berada di sekolah tunas bakti untuk jadikan mereka lebih baik selepas ini. Adakah bimbingan-bimbingan yang diberikan, silibus-silibus dalam mendidik mereka ini
masih relevan sampai ke hari ini dalam suasana yang sangat mencabar ni. Kita sebut tentang arus media sosial yang kita tak tahu ancamannya dalam bentuk yang tidak nyata, tak boleh nak sebut pun sebab dalam hanya di paparan skrin. Jadi kita tak tahulah masih relevan ke hari ini untuk kita gunakan pendekatan mendidik sebegitu untuk kita tangani satu isu yang kita tak nak lagi menularnya isu-isu sosial di kalangan anak muda ni, Cik Fuad. DJ Faiz kalau kita tengok macam DJ Faiz sebutlah, sebenarnya bila kanak-kanak ni pernah tergelincir kalau ikut kita dulu pun sebelum kita dewasa, kita pun pernah menjadi kanak-kanak. Yep. Dan saya ingat kita pun pernah tergelincir. Ada gelincirnya. Kan, kita pun pernah tergelincir dan ada turning point dia kita berubah. Ada turning point yang kita berubah. So kalau kita tengok dari segi umum lah, dari segi umum bila sebut sekolah tunas bakti memang dia kurang familiar, tapi bila kita sebut sekolah budak jebana, itu memang dia familiar lah dengan dia sinonim lah dengan nama yang dia beri tu. Sebab tu kita ubah kepada sekolah tunas bakti supaya lebih memberi lebih pandangan yang positif kepada pelatih-pelatih yang masuk ke sini. Dan kalau kita tengok botak dan pemulihan ni sangat sinonim, DJ Faiz. Tapi uniknya pelatih-pelatih di sini mereka tidak berambut botak. Image itu tidak ada. Yes, mereka tidak berambut botak dan mereka juga mengikuti kelas bengkel gunting rambut. Dan kalau kita tengok pelatih-pelatih yang telah melepasi fasa orientasi di sini, dia punya image tu memang image seorang remaja yang penuh berkeyakinan diri. Dan berbalik kepada soalan DJ tadi, berkaitan dengan program bimbingan yang kita beri kepada pelatih-pelatih, adakah masih relevan? Kalau tengok daripada statistik 0.1% kadar relapse ataupun daripada 100 kanak-kanak yang masuk di sini, seorang yang relapse kembali tergelincir ataupun kembali terjebak dalam aktiviti jenayah. So kalau kita tengok kat sini, dia punya kadar pemulihan dia sangat baik dan dia pemulihan di sini berfasa ataupun berperingkat. Saya kongsikan sikit dari segi peringkat fasa pemulihan. Yang pertama, fasa orientasi. Dia bermula daripada 1 hingga 6 bulan. Kemudian mereka ni akan selepas 6 bulan, mereka akan diberi peluang untuk masuk ke fasa sekolah aliran perdana ataupun fasa mengambil SPM dan juga bengkel vocational yang ada di dalam sekolah tunas bakti. So antara bengkel-bengkel yang ada di dalam sekolah tunas bakti di Sungai Besi, kita ada bengkel kimpalan, bengkel otomotif, bengkel perabot dan juga bengkel elektrik. Dan selepas mereka melepasi fasa bengkel vocational ni, mereka akan disalurkan keluar. Ni uniknya program pemulihan secara terbuka. Mereka berpeluang, anak-anak pelatih ni, diorang berpeluang untuk pergi menjalani kemahiran bersama industri di luar. Sebagai contoh, antara yang sedang bekerjasama dengan Sekolah Tunas Bakti Sungai Besi adalah Akademi Binaan Malaysia ataupun CIB, kemudian IKM, Institut Kemahiran MARA. So mereka membantu anak-anak pelatih kita lah untuk mendapatkan kemahiran dan diakreditasi sijil kemahiran oleh mereka. Dan seterusnya DJ Faiz dan pendengar, anak-anak pelatih ni sebelum fasa 6 bulan bebas tu, mereka berpeluang untuk menjalani latihan industri bersama bersama syarikat-syarikat yang memang inilah yang besarlah di luar. Sebagai contoh, sekarang ni kita sedang bekerjasama dengan Panasonic di Shah Alam. So tu antara salah satu channel ataupun saluran kerjaya kita lah kepada anak-anak pelatih supaya bila mereka bebas, dia ada hala tuju kerjaya dia, dia tahu ke mana dia nak pergi. Sebab dalam kalangan mereka ni DJ dan pendengar semua,
ada yang masih lagi bila nak bebas sebelum ni tak tahu nak hala ke mana, ya. Dia punya recovery capital ataupun kita sebut sebagai keluarga yang nak menerima balik anak-anak menyokong dia kan. Berada dalam keadaan tidak stabil. So bila keluarga tak stabil ni, kebarangkalian ataupun possibility anak-anak ni tergelincir balik tu memang sangat tinggi saya. Itu kita faham berkaitan dengan apa orang kata pemulihan terbuka yang dijalankan oleh pihak Sekolah Tunas Bakti ini. Tak lain tak bukan ketika mereka dalam proses pemulihan sebagai pelatih-pelatih di Sekolah Tunas Bakti, mereka didedahkan dengan masyarakat dan kita tak nak wujudnya satu stigma, satu persepsi dan ada jurang perbezaan di antara mereka sebab mereka ahli masyarakat yang perlu kita bantu, yang ada hala tujunya masa depan. Dan kalaulah hala tuju masa depan mereka itu orang kata mungkin ke depan tu agak kurang merangsangkan, kitalah ahli masyarakat yang perlu bermainkan peranan. Jadi sama-sama kita nak wujudkan peranan itu bersama dan kita nak beri kesedaran mereka adalah sebahagian daripada masyarakat dan kita adalah sebahagian daripada pendidik dan juga pentarbiah kepada mereka. InsyaAllah kembali selepas ini untuk kita dengarkan khabar orang muda. Kita nak berehat sekejap Cik Fuad. Selepas ni kita nak dengarkan sedikit lah mungkin cabaran. Orang kata nakal anak-anak ini, kadang-kadang orang dewasa kata yelah tak apalah, budak-budak dia nak explore nak sebagainya. Tapi kita nak tahu jugalah bagaimana eksplorasinya kanak-kanak ataupun pelatih-pelatih di Sekolah Tunas Bakti dan bagaimana Encik Fuad dan juga rakan-rakan pelatih pembimbing di Sekolah Tunas Bakti ini, guru-guru yang dapat mendidik mereka ini, cabaran-cabaran yang dihadapi. InsyaAllah kembali selepas ini dalam khabar orang muda. Jangan ke mana-mana, dengarkan IKIM Inspirasi Inforia Islami. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Dosa itu meresai jiwa, mengundang murka yang Maha Esa. Musnah semua yang diusah, sesat di dunia sementara. Oh, sangat gelisah di hati ini jika tanpa redamu ilahi, jiwa sunyi dan sepi kerana dia pemilik hati. Tu benar ya Allah, waladina ya Rahman, warajana ya Rahim, irhamna ya Rabbana. Tu benar ya Allah, waladina ya Rahman, warajana ya Rahim, irhamna ya Rabbana.
102.7. Terus dengarkan siaran kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bertemankan saya Faiz Haji Osman. Saya sampai jam 12.30 malam nanti akan temani anda. Dan insyaAllah jam ini kita bawakan rancangan Khabar Orang Muda. Setiap Rabu, minggu pertama dan ketiga setiap bulan jam 9 malam kita bawakan. Dan insyaAllah kita waktu ini bersama dengan Encik Muhammad Fuad Muhammad Ali, merupakan kaunselor Sekolah Tunas Bakti Sungai Besi. Kita dengarkan banyak dan saya menarik apa yang dikongsikan oleh Encik Muhammad Fuad tadi berkaitan dengan pemulihan terbuka yang diamalkan oleh Sekolah Tunas Bakti ini dalam memberikan latihan yang terbaik buat anak-anak agar mereka tidak keciciran dari segi pendidikan, agar mereka ada peluang masa depan yang cerah selepas ini. Dan insyaAllah kita nak dengarkan sedikitlah Encik Fuad berkaitan dengan cabaran-cabaran yang dihadapi. Saya tak pasti cabaran bagaimana mengendalikan dan juga bersama dengan anak-anak muda hari ini. Bagaimana Encik Fuad? Ya, betul ya, DJ dan juga rakan pendengar. Untuk makluman memang cabaran dia sangat besar ya. Sebab pengalaman saya sebelum ni, sebenarnya saya pernah bertugas di penjara Kajang, kemudian saya bertugas di Sekolah Tunas Bakti Sungai Besi. So saya melihat cabaran menguruskan orang dewasa dan menguruskan kanak-kanak ni, sebenarnya menguruskan kanak-kanak jauh lebih besar cabarannya berbanding kita menguruskan orang dewasa. Sebab kanak-kanak ni dia punya tahap fokus dia 15 hingga 20 minit je. Lepas tu dia dah lari dah daripada pandangan kita, daripada fizikal dia, dan dia dah mula buat balik apa yang dia pernah buat. Sebagai contoh kalau kita tengok pelajar-pelajar ni, pelatih-pelatih kita, dia masih lagi ada sikap kebudak-budakan. Sebab mereka ni bila dia masuk diperintahkan menjalani pemulihan di Sekolah Tunas Bakti, dia seawal umur 13 hingga ke 18 tahun. So dia punya jarak gap perkembangan tu pun, kalau pelatih yang berumur 13 dan pelatih yang berumur 18 tu, dari segi fizikal, dari segi cara kematangan dia berfikir memang sangat berbeza. Dan kalau kita tengok dia punya sikap dia masih lagi ke anak-anakan dan ke budak-budakan. Dan dia punya dia punya behavior dia bawa masuk ke dalam. Sebagai contoh, behavior mencuri, menipu, dia bergurau dengan kasar dengan kawan. Kita bergurau juga kalau kita dewasa ni. Tapi dia punya gurau dia mungkin kalau kita gurau, kita cuit kawan kita. Tapi dia gurau tu kadang saya tertumbuk kawan saya je. Dia tertumbuk kawan dia. Itu gurau Itu gurau bagi dia. Faiz so itu antara cabaran-cabaran dia. Tapi kalau tanya saya, cabaran paling besar kat sini, kita nak membantu memulihkan anak-anak pelatih ni yang dia ada kecenderungan dari segi disorder dia. Dan sebab kalau kita tak bantu dia menangani dia punya kecenderungan simptom-simptom disorder dia, mungkin bila dia dewasa dia akan kembali relapse dan dia kembali tergelincir. Sebagai contoh, saya ada 2 klien yang memang menunjukkan simptom-simptom disorder. So itu antara salah satu tugasan paling mencabar lah, sebab kita kena kenal pasti. Dan macam saya sendiri pun, saya rujuk kita punya pelatih ke psikiatrik untuk mendapatkan rawatan yang lebih berkesan lah. Kita ada pelatih yang dia punya kadar ketagihan gam dan dadah dia sangat tinggi. Sehingga boleh mendatangkan psikosis. Bila dia ada halusinasi, dia ada simptom-simptom halusinasi, dia ada simptom delusi. Tapi dia bermula dengan pelatih ni tak boleh tidur malam. So kalau kita tak teroka pelatih ni, kita pun tak tahu. Tapi kita kena teroka dia. Bila dia kongsi dengan saya, dia cakap saya tak boleh tidur je. 2-3 pagi sangat susah. Hampir setiap hari. Dan bila kita explore, rupa-rupanya dia ada delusi. Dia ada gangguan, dia melihat benda-benda putih. Dan bila kita teroka, bila kita tengok dia punya tempoh penagihan tu, dia pernah menagih gam dan dadah 6 tahun sebelum. Maksudnya kalau pelatih tu berusia 18 tahun, dia telah mula menagih gam daripada usia 12 tahun, Faiz.
So itu antara perkara-perkara yang sebenarnya menjadi kebimbangan lah kepada kami dalam kalangan pegawai-pegawai di sini. Bila anak-anak kita di luar sana, ini yang dah ada di dalam, yang telah berjaya kita detect, yang berjaya kita bantu. Tapi Faiz, you bayangkan anak-anak yang masih di luar sana, yang masih terlibat dengan ketagihan gam, ketagihan dadah, ketum, itu memang sangat membimbangkan kita. Ya, dan ke mana hala tuju mereka dan bagaimana, siapa yang nak bantu merawat mereka ni. Saya kita dah nak tahu jugalah dalam isu-isu yang Cik Fuad sebutkan tadi, dalam berhadapan dengan situasi-situasi sukar lah pada saya. Dia memang perlukan ketahanan mental kan, fizikal, kekuatan sabar tinggi lah Cik Fuad. Cuma nak tahulah sikit, maaf nak tanya, kalau ada ke pernah terlintas untuk patah semangat untuk melatih anak-anak pelajar ini? Ya Faiz, dan pendengar, untuk makluman sebenarnya bila kita berada dalam setting pemulihan ni, tak kira lah di penjara ke, di pusat penagihan dadah Puspen ke, ataupun di Sekolah Tunas Bakti ni, saya nampak dia punya kita punya moral tu kadang-kadang memang up and down. Mustahil kita sendiri tak down. Kita akan melalui fasa up and down. Tapi bagaimana kita nak recovery balik diri kita dengan cepat, supaya kita tak terbawa dengan arus sungai yang mengalir, pergi berlalu. So kita sendiri kena cari kita punya mungkin kita punya kawan, kita punya guru, ataupun macam saya sendiri, saya ada dalam kalangan kaunselor-kaunselor yang lain. Saya rujuk juga isu-isu klien saya, supaya boleh dibincangkan dan bagaimana untuk saya mengatasi isu-isu yang timbul tu. Dan saya ada satu lagi kes kes yang agak mencabar, bila mana dia melibatkan isu ketagihan juga DJ Faiz. Kalau kita tengok, dia isu ketagihan seksual. Dan ketagihan seksual lelaki dan lelaki. So macam mana tu kita nak atasi? Pelatih lelaki yang sentiasa mencari pelatih lelaki yang lain. Itu antara di sekolah itu, di Sekolah Tunas Bakti lah. Dia bukan di sekolah, dia bermula daripada di luar. Maksudnya pelatih ni, dan maksudnya memang terbawalah sehingga masuk ke sekolah. Dan itu antara cabaran-cabaran lah. Dan cabaran dia, kalau orang yang tak faham, dia akan sentiasa nak menghukum pelatih. Blaming kan, betul? Nak menghukum, nak judge pelatih ni. Kenapa kau ganggu pelatih lain? Kenapa asyik susahkan pelatih lain? Tetapi bila pegawai-pegawai saya sendiri pun, saya tanyalah kepada pegawai-pegawai kami di sini, mereka faham dan mereka tahu itu adalah ketagihan dan itu adalah benda yang perlu dirawat sebenarnya. Benda yang perlu dirawat. Itu antara perkara. Besarlah cabarannya, dan kita juga doakan besarlah ganjarannya buat Encik Fuad dan rakan-rakan untuk sama-sama membimbing adik-adik ini, rakan-rakan pelatih di Sekolah Tunas Bakti ini, untuk menjadi sesuatu di masa mendatang untuk kebaikan masa depan mereka. Dan selepas ini kita nak tanya dengan Encik Fuad, selepas kembali dari rehat ini, kita nak dengarkan sedikit lah mungkin ini peranan dan juga fungsi yang dari awal Encik Fuad dah kongsikan tentang apa yang dibuat oleh Sekolah Tunas Bakti, dari segi silibusnya, dari segi orang kata pemulihan terbuka yang diwujudkan di Sekolah Tunas Bakti, dan mana kesabaran-kesabaran ditunjukkan oleh tenaga pengajar di Sekolah Tunas Bakti itu sendiri. Dan kita nak juga lihat bagaimana ahli masyarakat boleh memainkan peranan, sebab mereka, macam Encik Fuad sebutlah, mereka perlu berada di situ dalam tempoh 3 tahun, dalam tempoh pemulihan 3 tahun ataupun 18 tahun, yang mana datang dulu lah kot Encik Fuad kan. Dan selepas itu mereka akan kembali kepada masyarakat, dan akhirnya masyarakat kalau tak ada bantuan-bantuan yang dihulurkan dan sejenis yang memang suka menghukum, kita bimbang mereka akan tiada tempat dalam masyarakat, dan kita risau akan kembali semula kepada tabiat-tabiat lama dan kelakuan-kelakuan yang mungkin akan menjejaskan kualiti hidup mereka. InsyaAllah kembali selepas ini Encik Fuad dan juga rakan-rakan di Facebook dan YouTube. Kita dengarkan khabar orang muda selepas ini. Jangan ke mana-mana.
Pusat Pendidikan Al-Hidayah Ipoh Perak menyediakan pendidikan 11 tahun bermula dari tahun 1 hingga tamat persekolahan tingkatan 5. Pusat pendidikan ini mendapat pengiktirafan dari Bahagian Pendidikan Jabatan Agama Islam Perak JAIPK, Pejabat Pendidikan Daerah PPD dan Ikram Muslim. Kami menawarkan aliran tahfiz dan Al-Quran, kurikulum bersepadu dini dan kelas aliran agama bagi peringkat menengah rendah. Bagi menengah atas, aliran pengajian Islam dan sains tulen, kemanusiaan dan sastera ikhtisas akaun atau perniagaan. Pengambilan tahun 2022 dibuka sekarang. Untuk maklumat lanjut, layari laman web alhidayahperak.edu.my atau melalui platform media sosial di Facebook dan Instagram. Jom masuk Pusat Pendidikan Al-Hidayah Ipoh. Sah dah solat? Dah, Mak. Apa, Sah? Tadi bukan main lawa lagi dengan lipstiknya, dengan foundationnya. Dah bersih saya cuci, Mak. Apa, Sah? Cepatnya. Jangan buat main-main lah. Tak sah wuduk nanti. Mak, Sah kan pakai Nuraisa. Nuraisa ni kan kosmetik mesra wuduk. Senang nak bersihkan dan nak tanggalkan. Apa, Sah? Nuraisa lah, Mak. Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Tawaran istimewa kepada agensi-agensi pelancongan di Malaysia. Kini Radio IKIM mengadakan promosi package travel dalam tempoh terhad. Jom rancakkan kembali perniagaan anda dan rebut peluang ini. Khas buat 25 syarikat yang terawal, percuma slot bual bicara. Menarik kan? Ingin buat tempahan? Boleh, hubungilah kami sekarang 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan pada 16 hari bulan setiap bulan. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Terus jadikan kami teman anda, Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami. Tak kira di mana juga anda berada. Anda bertemankan saya, Faiz Haji Osman, untuk khabar orang muda. Waktu ini kita bersama dengan Encik Muhammad Fuad Muhammad Ali, kaunselor Sekolah Tunas Bakti Sungai Besi. Berbicara kita tentang tajuk belia rentan bimbingan tangani gejala sosial. Dan tahniah kami ucapkan buat seluruh petugas di Sekolah Tunas Bakti atas usaha dan inisiatif mereka untuk sama-sama bantu anak-anak pelajar ini yang Encik Fuad sebut ada tergelincir di masa lampau mereka untuk kembali menjadi sesuatu di masa depan yang boleh menyumbang kepada kecemerlangan bukan sahaja negara, bahkan yang paling penting adalah cemerlang diri mereka, kan, masa depan mereka, keluarga, agama. Dan insyaAllah kita nak bawakan. Dan kali ini Encik Fuad tadi ada sebut berkaitan dengan tempoh masa ataupun durasi mereka berada di Sekolah Tunas Bakti itu 3 tahun ataupun sehingga mereka mencecah usia 18 tahun, yang mana datang dululah, kan. Dan insyaAllah kita nak tahu juga ke mana selepas ini mereka di luar. Dan Alhamdulillah atas usaha-usaha Sekolah Tunas Bakti, mereka ada latihan industri, dah bersama dengan masyarakat, mereka dah ada pengalaman-pengalaman kerja sebelum keluar bersama dengan masyarakat. Tapi kita nak tahulah sejauh mana pentingnya peranan masyarakat untuk mendidik mereka dan menerima mereka seadanya agar dapat bantu mereka tidak terjebak kembali dengan apa yang telah mereka lakukan sebelum ini, Encik Fuad. So kalau kita tengok tempoh hukuman pelatih-pelatih ni 3 tahun ataupun sehingga 18 tahun bergantung kepada yang diperintahkan di mahkamah. So kalau kita tengok bila mereka pulang balik ke masyarakat ataupun sebelum isu ni, sebelum pelatih-pelatih remaja ni tergelincir, sebenarnya kita dah nampak dah sekarang ni kita nampak banyak NGO ataupun surau sendiri yang kalau perasan ada ikon surau belia, kalau NGO pula macam-macam program pemulihan ataupun program motivasi yang mereka buat untuk remaja. Dan untuk makluman DJ Faiz di Jabatan Kebajikan Masyarakat sekiranya ni makluman untuk kita punya kita punya ahli masyarakat setempat ataupun pegawai-pegawai di masyarakat setempat, sekiranya kita tahu ataupun kita nampak ataupun kita dengar, so tahu, nampak, dengar, sekiranya kita mendapat maklumat menyatakan ada kanak-kanak yang mengalami isu-isu ataupun ada potensi untuk tergelincir
boleh rujuk kepada Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah DJ Faiz. Sebab di Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah mereka ada pasukan kebajikan kanak-kanak yang terdiri daripada pegawai akhlak yang akan turun bantu dan mereka akan mengumpulkan kanak-kanak ni dan kita jalankan program pemulihan dan juga kita akan buat pemantauan kepada kanak-kanak ni. Sebab tu peranan masyarakat terutama pemimpin-pemimpin masyarakat setempat untuk berkongsi, untuk memberitahu, menyampaikan maklumat kepada pejabat kebajikan masyarakat supaya kita boleh turun, kita bantu anak-anak yang tergelincir ni supaya mereka tidak tergelincir jauh ataupun tidak terlibat dengan perkara yang lebih besar aktiviti betul, perkara yang lebih besar, aktiviti yang berkaitan dengan jenayah. So itu antara perkara penting lah untuk kita bendung dan kita dapat tengok lah hari ni macam-macam media sosial digunakan. Ya, betul. Sebagai medium untuk membantu anak-anak supaya tidak tergelincir, tapi tu semua bergantung balik kepada kanak-kanak dan juga ibu bapa. Sebab semua orang ada gadget hari ini, sebab inilah keperluan kita, sebab kena menggunakan MySejahtera kan untuk ke mana-mana. Jadi itulah cabaran besar juga hari ini, bagaimana kita nak gunakan sebaik mungkin. Dan apa pun yang Cik Fuad sebut tadi berkaitan dengan peranan yang diwujudkan oleh Jabatan Kebajikan kan, pegawai-pegawai pemulihan akhlak yang disediakan untuk sama-sama membantu dan agar tidak tersasar lebih jauh lagi anak-anak muda hari ni. Kita tak nak apa orang kata tu, cegah tu memang lebih baik daripada mengubati, dan kita pun tak nak bila dah terngantuk baru dah nak terngadah kan, dah jauh perginya barulah kita ada usaha-usaha pemulihan. Sebab bila yang ringan ini maka mudahlah untuk kita buat pelan-pelan pemulihan kepada mereka. Dan kita nak tahu jugalah Encik Fuad, bila pelatih-pelatih ini kembali ke masyarakat, mereka pasti sebelum mereka masuk ke sekolah tunas bakti, sebelum melakukan sebarang kesalahan dan sebagainya, mereka ada potensi-potensi diri yang kalau digilap, serlahkan, dan insya-Allah mereka akan menyelah dan akan menjadi mungkin yang terbaik dalam masyarakat, dan mungkin akan menjadi pemimpin masa depan negara juga. Tapi kita nak tahulah potensi-potensi bagaimana yang boleh dilihat oleh ahli masyarakat dalam diri anak-anak pelajar dan juga pelatih-pelatih di sekolah tunas bakti ini. So kalau cerita tentang potensi anak-anak pelatih di STB ni DJ Faiz, ni macam kita nak jual ni pula, jual bakat ni, nak rekrut dan kami pula, kita pula macam nak mewar-warkan supaya organisasi luar supaya datang ke sekolah tunas bakti, kita berbincang sebab kita sebenarnya DJ kita ada banyak potensi-potensi yang telah berjaya sehingga hari ini, yang telah berjaya dalam bidang masing-masing. Sebagai contoh DJ Faiz, kita ada anak-anak yang pelatih sebelum ni yang kita dah hantar ke bila mereka bebas, kita hantar mereka ke latihan industri so mereka telah berjaya dalam industri dan telah dinaikkan pangkat daripada peringkat ke supervisor, kemudian dah peringkat di dalam industri. Dan kalau ikut itu dalam swasta dan kalau ikut dalam bidang sukan DJ Faiz, kita ada anak-anak pelatih yang sedang direkrut untuk menjadi atlet-atlet dalam SUKMA bagi acara tinju, sukan tinju, dan mewakili Majlis Wilayah Persatuan Kuala Lumpur. So terima kasih banyak juga kepada MSWP KL yang sudi menjadikan anak-anak pelatih Sekolah Tunas Bakti Sungai Besi ni sebagai pusat bakat untuk acara sukan tinju. Dan saya yakin dan percaya ada banyak lagi program-program yang kita boleh gilap bakat anak-anak ni pada masa akan datang. Dan saya berharaplah, kami di Sekolah Tunas Bakti Sungai Besi ni pun berharap supaya kita dapat menjalinkan usaha sama, tak kira sama ada agensi kerajaan ataupun swasta ataupun NGO sama sekali. DJ Faiz, saya itu dia antara orang kata ialah kalau tak diberi peluang maka
punahlah mereka untuk menggilapkan masa depan mereka. Jadi peluang perlu diwujudkan oleh semua entiti di luar selepas mereka keluar, dan perlu berlapang dada untuk terima mereka, anak-anak pelatih Sekolah Tunas Bakti ini. Dan sedikit sebelum kita berakhir, Encik Fuad, berkaitan dengan ibu ayah mungkin ada kebimbangan, ada kegelisahan, dan kita bimbang sampai satu tahap ibu ayah ataupun keluarga ini menyisihkan mereka sehingga mereka dah putus harap lah kepada anak-anak yang mungkin ada isu dengan gejala sosial, ada isu dengan akhlak dan sebagainya, etika. Kita bimbang mereka tak tahu nak tuju ke mana. Mereka putus harap untuk membantu anak-anak muda ini. Bagaimana pesanan Encik Fuad buat keluarga ini yang ada belenggu nak membesarkan anak-anak yang kita faham banyak cabaran hari ini kan dalam suasana pandemik dan sebagainya. Bagaimana untuk membesarkan anak-anak yang mungkin terlibat dengan isu-isu gejala sosial ini? So berkaitan dengan isu gejala sosial ni, kebimbangan ibu bapa DJ Faiz, saya melihat dua benda. Yang pertama, saya tekankan kepada ibu bapa yang normal. Ibu bapa yang normal ni maksud saya ibu bapa yang dia masih ada sikap tanggungjawab. Ibu bapa sendiri pun tak tergelincir dalam isu sosial. So saya nampak isu di sini isu kasih sayang lah. Terapkan budaya kasih sayang kepada anak-anak. Sebab kebanyakan kalau kita tanya mak dan ayah sekarang ni, sebelum pergi kerja, ayah dah tinggal duit atas meja. Mak dah siap masak dah, tinggal ada atas meja tu, tinggal kau nak angkat makan je. Saya kan. Tapi kita jarang luangkan masa untuk mendengar, untuk kita melihat perkembangan anak-anak. Sebab tu di sini DJ Faiz, setiap kali pelatih-pelatih dihantar, pelatih-pelatih balik daripada sekolah ataupun balik daripada kemahiran CIDB ataupun IKM, kita akan luangkan masa bersama dengan mereka. Kita akan mendengar seperti seorang anak meluahkan kepada seorang bapa. So kita luangkan masa dengan mereka sebab mereka hendak bercerita apa mereka buat di sekolah tadi, sama macam anak kita. Anak kita kalau kita balik rumah, jumpa je anak, dia akan, papa tahu tak, kakak tadi kan pergi sekolah, kakak jumpa kawan, lepas tu kakak pergi kantin, dia nak bercerita. Dia nak cerita. So kita luangkan masa dan beri tumpuan dengan penuh kasih sayang. Itu untuk ibu bapa yang normal. Tapi dia ada isu yang kedua pula. Isu yang kedua, saya nampak pelatih di sini majoriti terdiri daripada ibu bapa sendiri pun mengalami broken family ataupun ibu bapa pun tergelincir dalam isu isu sosial, isu keluarga dan rumah tangga. Isu keluarga dan rumah tangga. So harap sangat supaya ibu bapa yang pernah tergelincir supaya kembali uruskan anak tu, jangan biar anak tu terbiar. Sebab saya pernah bawa DJ Faiz, saya pernah bawa anak pelatih ni yang memang tak pernah ada perjumpaan. Untuk makluman, pelatih-pelatih kita ni, dia bila pemulihan terbuka, dia boleh outing, dia boleh balik kampung. Tetapi bila pelatih yang memang kita tahu keluarga dia tak berkemampuan, kita tak benarkan pelatih ni balik. Sebab kita bimbang bila ibu bapa sendiri ada isu keluarga dan rumah tangga. Bila saya sendiri bawa pelatih kita ni balik ke rumah, kita sendiri tengok keadaan rumah dia memang tak terurus. Dengan bila kita tanya, kak, kenapa call tak dapat? Handphone akak tengah cas kat rumah jiran. So bayangkan rumah dia sendiri tak ada bekalan elektrik, tak ada bekalan air. So itulah ibu bapa yang alhamdulillah lah kita boleh menguruskan anak kita boleh menyediakan. Tapi saya faham ada ibu bapa yang masih lagi kurang, masih struggle lagi di luar. So kita sama-sama bantu bimbing anak-anak kita, insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih Encik Fuad untuk kesempatan kita ke udara kita bersama pada waktu ini. Bicara kita untuk khabar orang muda, kita bawakan dengan tajuk Belia Rentan, bimbingan tangani gejala sosial, dan kita harap dapat membantu ramai pihak, dan kita nak agar anak-anak ini mungkin mereka pernah melakukan sebarang kesilapan, kan, tergelincir macam Encik Fuad sebutkan tadi, tapi kita ada peranan bersama, tanggungjawab kita besar untuk bantu mereka, pulihkan mereka, dan
InsyaAllah kita harap ada sinar untuk anak-anak ini di masa depan insyaAllah. Cik Fuad, terima kasih untuk kesempatan ke udara kita. Ada kesempatan kita jumpa lagi insyaAllah. Saya doakan semoga dipermudahkan urusan untuk Cik Fuad dan rakan-rakan di Sekolah Tunas Bakti. Besar ganjarannya insyaAllah untuk bantu anak-anak pelajar ini dalam mereka nak meneruskan kelangsungan hidup dan juga kecemerlangan masa depan mereka insyaAllah. Jumpa lagi Cik Fuad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Buat anda terus dengarkan siaran kami IKIM Inspirasi Inforia Islami. Minggu depan kita bawakan Legasi bersama dengan saya Faiz Haji Osman. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. IKIM memberi anda lagu-lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM Inspirasi Inforia Islami. J'ai perdu la foi. Sans ton amour, j'ai fait des mauvais choix, mais jamais tu m'as laissé là. Sur la route, je me suis accroché à toi, oui à toi. Le Créateur, le Roi des rois, Ya Allah. Within you, my path is clear, giving hope, removing fear, all the blessings that I find are so clear. Now in my mind you gave me strength, show me the light in a time full of darkness. Imanku rapuh, namun kau tak pernah menjauh. Padamu tempatku merintih, kerana kau Maha Pengasih. Siapalah aku, tanpamu pimpinlah daku, Ya Allah. Sans revivre à l'appel de ta voix, Ya
SAW bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan memahamkannya dengan agama. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ikuti kupasan kitab karangan Al-Imam Al-Allamah Ahmad bin Hussein bin Ruslan Asy-Syafi'i sebagai ringkas fiqh Syafi'i daripada Matan Zubat oleh Imam Ibnu Al-Barizi yang sangat bermanfaat. Diselangi sesi soal jawab fiqh bersama Al-Fadil Ustaz Ahmad Lutfi Muharram pada setiap hari Khamis pada pukul 10 pagi hanya di Aspirasi 101 IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Nazam Safatul Zubat, rahsia keberkatan pada keikhlasan niat pengarangnya, memartabat mazhab Syafi'i dalam ilmu tauhid, fiqh dan tasawuf. Adakah anda ingin mengenal pasti pengaruh kandungan digital kepada minda kanak-kanak serta mengenal pasti nilai-nilai Islam yang diperlukan oleh kanak-kanak selaras dengan keupayaan mentalnya? Adakah anda juga ingin mendapatkan pandangan pakar-pakar dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak, bidang animasi dan bidang teknologi maklumat IT dalam usaha melahirkan anak-anak yang memiliki minda Islami? IKIM akan menganjurkan program berkaitan kandungan digital iaitu webinar pembangunan kandungan digital ke arah melahirkan generasi berminda Islami pada 8 Mac 2022 secara atas talian. Pada sebelah petang pula, anda akan dapat mengikuti program Wacana Media, pendekatan elemen popular dalam penyampaian dakwah Islam bersama panel yang berkaliber dalam bidang penyiaran di Malaysia, di samping perkongsian menarik daripada penyampai Radio IKIM tentang pengalaman on-air dan penerbitan rancangan radio di musim pandemik COVID-19. Ikuti kedua-dua perbincangan tersebut yang disiarkan secara langsung di Facebook IKIM dan TV IKIM. Anda juga boleh mendaftar melalui laman web www.ikim.gov.my atau hubungi unit program dan latihan di talian 03-6204-6323 atau 325 sebagai peserta yang mahu mengikuti program tersebut menerusi pautan Zoom. Bayangkan anda mempunyai rumah sebesar alam di syurga kelak. Subhanallah, indah bukan? Marilah kita memberi sumbangan dan membina Masjid Baitur Rahman Alam Sari Kajang untuk pahala yang berterusan. Menyumbanglah di www.baiturrahman.my sekarang. Saya ulang, www.baiturrahman.my. Dua. Sekejap. Ini je kawan saya ni. Kalau beli barang mesti dua. Kasut dua, baju dua. Semualah dua. Sekarang dia tengah kembangkan lagi perniagaan. Nak beriklan pun pilih dua. Iklan di radio dan media sosial. Apa tunggu lagi? Inilah masanya. Promosikan perniagaan anda di platform media sosial dan Radio IKIM dengan pakej yang sangat berbaloi. Hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236 hari ini. Tarikh tutup permohonan iklan pada 16 hari bulan setiap bulan. Radio IKIM memberi anda pengisian terbaik di waktu pagi bersama Pian dan Lukman di Warna Pagi IKIM. Setiap Isnin hingga Jumaat, 6 hingga 10 pagi. Pakar-pakar yang lain kepada masalah perubatan kecemasan. Stroke ialah masalah perubatan kecemasan. Diiringi dengan lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Terus setia bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dalam kita memperkatakan tentang syui-syui, yang pertama sekali hubungan kita dengan Allah SWT. Itu adalah yang berdasar. Tolak ke tepi, tolak ke kenah, bagaimana putaran pun, itu paksi kita yang pertama. Yang kedua adalah hubungan kita sesama manusia. Walaupun kita ni bagus macam mana pun, tapi sekiranya kita tidak ada hubungan sesama manusia, maknanya tidak memberi apa-apa. Di situlah yang akan diperhitungkan segala pahala-pahala kita tu. Iaitu yang melibatkan hubungan manusia. Bagaimana kita bermuamalat, bagaimana kita berurusan, berkeluarga, hukum makam dan lainnya makasih syariah. Dan seterusnya hubungan kita dengan Allah. Alam ini adalah sebenarnya tempat untuk kita beristirahat, tetapi kadang-kadang kita dengan tangan-tangan kita ni ganas ni, dan akhir alam itu telah musnah. Inspirasi Inforia Islami.